Assalamualaikum semua, selamat pagi. Apa khabar semua murid-murid cikgu? Cikgu harap kamu semua sihat. Okey, kita dah cuti selama 1 minggu daripada PTPR. Jadi minggu ni, hari ni kita sambung lagi. Okey, sesi pembelajaran kita. Walaupun kita berada di rumah. Okey, sebelum cuti hari tu cikgu dah ajar tajuk wang kan? Okey, tajuk tambah wang dan tolak wang. Jadi hari ni nak sambung lagi tajuk wang. Tapi tambah dan tolak wang, operasi bergabung. Dalam satu soalan tu dia melibatkan dua operasi, iaitu tambah dan tolak sekaligus. Alright, kita tengok soalan nombor 1. Okey, soalan ni cikgu ambil dalam buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks kamu juga. Kalau tak nak rujuk buku teks pun tak apa. Tengok je video yang saya berikan ini. Okey, soalan 1. Okey, lihat buku akaun di sebelah. Okey, ni buku akaun kita. Okey, kalau dulu kita simpan duit dekat bank, kita ada buku akaun. Okey, sekarang dah tak ada buku akaun kan? Okey, tak apa. Okey, kira baki wang Asif pada 17 Ogos 2019. Okey. Pada 31 Ogos, dia tak ada masukkan apa duit. Dia tak ada masukkan duit. Okey, tak ada masukkan duit. Tak ada keluarkan duit. Tapi baki dia pada 31 hari bulan 5 ialah RM1,020. Alright. Kemudian 2 hari bulan 6. Dia ada masukkan duit. Okey, Asif ada masukkan duit RM280. Okey, baki kita tak tahu. Baki dia bertambah lah. So yang ni baki masa 31 Ogos ni, 31 hari bulan 5 kena tambah lah yang ni. Dapatlah baki kat sini. Kemudian 17 hari bulan 8 dia ada keluarkan duit. Okey, dia ada keluarkan duit sebanyak RM400. So dia suruh kira baki kat sini. Dia suruh kira baki kat sini. Baki 17 Ogos 2019 kat sini. Okey, 17 Ogos ni, 17 bulan 8 dia suruh kira baki kat sini. Okey, macam mana nak buat? Ayat matematiknya ialah okey, baki yang pada awalnya RM1,020 ni kena tambah dengan RM280 sebab dia masukkan. So kena tambah dulu. Okey. Lepas tu 17 hari bulan 8 dikeluarkan. So keluar kena tolak RM400. Bila wang masuk kena tambah. Wang keluar kena tolak. So dia punya pengiraannya, dia punya bentuk lazimnya, kita nak buat yang mana dulu? Nak tolak, tambah dulu ke tolak dulu? Okey, kita buat operasi yang berada di hadapan dulu. Apa yang berada kat depan? Tambah kan? So, kita tambah dululah. Okey, buat kurungan untuk operasi yang kita nak buat dulu. Supaya kamu lebih fokus. Okay, so, RM RM1,020 tambah RM280. Okey. Tambah yang ni. Sifar tambah sifar. Sifar 10, 3, 1. So, 1,300 ni ialah baki dekat sini. Sini. Okey, nampak tak? So, bila 17 bulan 8 dikeluarkan. So, kita kena tolak. RM, tolak je kat bawah dia. Sambung je terus. RM400. So, tolak. Sifar tolak sifar. Sifar 3 tolak 4 tak boleh. Ambil sini 13. 13 tolak 4. Macam mana tolak? Buang 3, 4. So, tinggal 9. Jangan lupa tulis RM. Jadi, baki pada 17 Ogos selepas dia keluarkan 400 ni ialah RM900. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni pun saya ambil dari buku teks kamu. Okey, soalan kedua kita tengok. Dia ada bagi kita jadual. Jadual harga untuk telefon pintar. Okey, dia ada 3 model. Model A, B dan C. Model A, okey, gambar kat tepi ni. Model A yang besar ni kan. Harga dia RM3,460.80. Okey, tu harga model A. Okey, saya tulis kat sini. A, harga dia RM3,460.80. Okey, B. B, RM680.90 lebih murah. Okey, lebih murah, bulatkan lebih murah daripada model A. Okey, jadi berapa harga model B? Dia kata lebih murah. Lebih murah maknanya kurang lah kan. So kurang dia kena tambah ke tolak?
Ya, kena tolak sebab dia lebih murah. So, dia kena kurangkan lah. So, daripada harga A, RM3,460. Kena tolak lah. Ni. RM RM680.90. Dapatlah harga untuk B. Dia kena tolak. Sebab dia kata RM680.90 lebih murah daripada model A. Ni harga model A. Lebih murah, tolak. Tolak RM680.90. Okey, ni harga untuk A. A. Okey, ni harga untuk A. So, dia kata lebih murah, so kena tolak. Lebih murah, kena tolak. Okey, lebih murah. Kalau dia kata lebih mahal, kena tambah lah. Seterusnya, C. C dia kata RM1,027.60 lebih mahal daripada model B. Kalau lebih mahal, kena tambah. So, RM yang lebih mahal tu RM1,027.60 lebih mahal. So, kena tambah daripada B. B kita tak tahu sebab kita tak kira lagi kan. So, kita tulis B kat sini. Macam itulah. So, soalan dia, hitung harga model C. Dia nak suruh kita cari yang ni. Dia nak suruh kita cari C ni. Dia nak suruh kita cari C. Okey. Berdasarkan harga di atas. Okey, macam mana nak cari C? Okey, kat sini dia dah bagi kat kita dia punya ayat matematik. Okey, harga A yang ni RM3,468 ni tolak RM680.90 ni untuk cari harga B. Ni. Kan? Sama tak? Ni sama. Untuk cari harga B. Dah dapat harga B, kena tambahlah pula dengan RM1,027.60 sebab dia lebih mahal. So, kena tambah balik. So, dia punya pengiraannya ialah, kita buat bentuk lazim dia. Okey, RM RM3,460.80. Harga A. Kita kena cari harga B ni dulu. Sekarang kita nak cari harga B. Tolak RM. Kenapa tolak? Cikgu dah bagi tahu tadi. Sebab dia lebih murah. B lebih murah dari A. Okay, dia lebih murah RM680 daripada A. So, dia kena tolak. Dia kena buang lah duit tu. Dia kena tolak. Okay, 8 tak 9 tak boleh. Pinjam sini tak boleh. Pinjam sini 5, 10. Okey, 18. 18 tolak 9. 9. Ni tak boleh. 15 tolak 8. 5. 6, 7, 8. 7. Okey, 3 tolak 6 tak boleh. 13 tolak 6. 3. 4, 5, 6. 7 juga. 2. Okey. Okay, sekarang cikgu nak tanya. RM2,779.90 ni harga apa? Kalau kamu faham, mesti kamu tahu. Ni harga untuk apa? Ya, pandai. Ni harga untuk model B. Ni harga untuk model B. Okay, kita dah kira dah. So, nak cari untuk C. Dia kata apa? C, RM1,027 lebih mahal daripada model B. Daripada model B. Lebih mahal, kena tambah. Kena tambah. Mahal berapa? Mahal berapa? Mahal RM RM1,027.60. Dia lebih mahal. So, dia kena tambah. Okay. Kena tambah sebab lebih mahal kan? So, kita tambah. Sifar. Ni 15. 10, 17. 7, 8, 9, 10. 8, 3. Inilah harga untuk model C. Ni harga untuk model C. Ni harga untuk C. Dapat jawapan dia. Ni harga untuk C. Alright. Okey, sekarang kita tengok soalan 3. Okey, soalan 3. Soalan dia ialah RM2,048.50 tolak RM563.90 tambah RM827. Ini nak buat apa dulu? Kita buat operasi yang berada di hadapan. So, kita buat kurungan. So, kamu tahu, kamu kena selesaikan yang ni dulu. So, buat bentuk lazim. RM RM2,048.50 tolak RM RM563.90. Okey, tolak. Sifar. 5 tolak 9 tak boleh. Ambil kat sini.
15 tolak 9, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Turunkan titik perpuluhan. 7 tolak 3, 4. 4 tolak 6 tak boleh. Ambil sini pun tak boleh. Ambil sini. Okey, sini jadi 1, jadi 9, 14. 4, 5, 6, 8. Okey, 9 tolak 5, 4. Ni 1. Okey, RM. Okey, dah siap satu. Ni bukan jawapan ni lagi belum tambah lagi dengan yang ni. Kamu kena tambah pula dengan ni. Kamu boleh tambah dekat bawah ni je. Ataupun salin dekat tepi. Pun boleh juga. Terus tolak tambah dekat bawah lagi senang. Tak payah salin tepi. Okey, RM827. Dia tak ada titik perpuluhan kan? So, boleh tambah titik perpuluhan. Letak sifar. Sebelum ni pun saya dah ada terangkan yang ni. Kalau tak ada titik perpuluhan, tambah titik perpuluhan, tambah sifar, tambah sifar. Okay, sifar, 6. 7 tambah 4, 11. 1. 8 tambah 2, 10. Tambah 1, 11. 8 tambah 4, 12. Tambah 1, 13. 2. Okay. So, jawapan dia RM2,311.60. Seterusnya, soalan yang keempat. Soalan keempat ni ialah nak mencari nilai yang tertinggal dekat tengah ni. Macam mana kita nak buat? Untuk soalan yang macam ni, kita kena kita kena ambil nombor yang kat depan ni. Ambil nombor yang kat depan ni. Tolak dengan belakang ni dulu. So 3000 RM 3420. Tolak yang ni. Salin balik ni. Tambah berapa? Sama dengan jawapan dia. Yang asal yang dibagi. Okey. So, selesaikan yang depan dulu. RM 3420. Okey, tolak RM 2089. Okey, tolak yang ni tak boleh. Pinjam. 1 tolak 11 tolak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. 1. Okey, dapat yang ni. Okey, tulis balik kat sini. RM 1, 3, 3, 1 tambah berapa sama dengan jawapan ni. 2537. Okey. So, nak cari jawapan yang kat tengah ni, kena tolak. Jawapan tolak dengan soalan. So, RM RM2,537. Tolak dengan RM 1,331. Ni macam kita dah pernah belajar sebelum ni kan. Untuk operasi tambah. Kalau kita nak cari nombor yang tertinggal dekat tengah, jawapan tolak dengan soalan. Okey. So, sini 6 sifar. 6 sifar 2, 1. So, yang tertinggal kat sini ialah RM1,206. RM RM1,206. Kalau tak yakin dengan jawapan, cuba selesaikan ni. Dapat tak ni? Kalau dapat, maksudnya RM1,206 ni betul. Okey. Soalan yang kelima, yang terakhir. Okey, kita baca sama-sama. Kurangkan RM764 daripada jumlah RM2,609.80 dan RM1,457.35. Kita kena fahamkan. Ni soalan penyelesaian masalah tau. Soalan ni kita kena faham soalan, kamu kena faham soalan dan kamu kena pilih operasi apa kamu nak buat. Kamu kena tulis dia punya ayat matematik dulu. Kalau soalan macam ni, macam soalan 3 tadi, senang. Dia terus bagi ayat matematik kan. So, terus kira je. Berbeza dengan soalan 5 ni. Soalan 5 dibagi dalam bentuk cerita, dalam bentuk ayat. Jadi, kamu kena tulis ayat matematik macam ni dulu. Berdasarkan soalan ni. Mari saya ajar kamu. Okay? Kita kena cari dia punya kata kunci dalam soalan ni. Kurangkan. Kurangkan maksud dia tolak. Okey, kurangkan. Maknanya kena tolak ni. Kena tolak RM764 ni. Daripada apa? Daripada jumlah. Jumlah ni maksud dia kena tambah.
jumlah apa? RM2,609.80 dan RM1,457.35. Dua ni. Okay, boleh faham tak? Maknanya, kamu kena tolak. Kamu kena tolak RM764 daripada jumlah duit ni. Dua-dua ni. Boleh bayangkan tak dia punya ayat matematik dia macam mana? Apa kita nak buat dulu? Ya, kita kena cari jumlah dululah. Jumlah RM RM2,600.80 RM609.80 tambah dengan RM1,457.35. Okey, ni jumlah dia. Lepas dah dapat jumlah, okey, dah dapat jumlah ni. Ni jumlah dia. Ni yang maksud jumlah ni. Okey, lepas dah dapat jumlah ni, kena kurangkan. So, kena tolak. Tolak berapa? RM764. Barulah dapat jawapan dia. So, ini ayat matematik dia. Kalau kamu boleh tulis macam ni, maksudnya kamu dah faham dia punya soalan penyelesaian masalah ni. Lepas tu kira-kira macam bentuk lazim macam biasalah. RM2,609.80 tambah yang ni buat bentuk lazim. Kemudian tolak ni. Nanti kamu akan dapat jawapannya. Okey, itu saja penerangan dari saya. Sekarang kita tengok tugasan untuk hari ni ya. Okey, tugasan pertama dalam buku aktiviti macam biasalah. Muka surat 81. Okey, kat atas ni tulis tambah dan tolak wang. Okey, muka surat 81 ya. Okey. Yang pertama ni kamu tolak je macam biasa. Dia dah siapkan dalam bentuk lazim. Kira je macam biasa. Okey. Yang kedua ni kamu kena buat bentuk lazim. Yang ni dia bagi cara yang salin dekat tepi tau. Sama juga macam yang atas ni. Cuma ni teknik yang kedua. Dia salin dekat tepi macam ni kan. Okey, cikgu tunjuk contoh ya. Sebab tadi saya tak tunjuk contoh yang ni kan. Okey, kamu tolak je 8 tolak 9. 8 tambah 9, 17. 6 tambah 1, 7. 7, 5. RM. Okey, salin ni. Okey, RM. 5, 7, 7, 7 kat sini. Okey, tolak mana ni? Tolak ni. Yang terakhir ni. 127. Dia dapat jawapan dia. Sama juga macam ni. Soalan B, C dan D. Okey. Kalau soalan B ni kamu nak buat cara yang macam kat atas ni, tolak terus kat bawah. Tak nak buat yang macam ni pun tak apa. Pilih yang mana-mana, janji jawapan betul. Okey, ni tugasan yang pertama. Okey, tugasan yang kedua dalam buku kerja. Okey, buku kerja ni. Okey. Muka surat. Okey, muka surat 42. Okey, kamu boleh buka muka surat 42. Ada 8 soalan. Okey, yang 1 hingga 6 ni senang je sebab dia dah buat bentuk lazim untuk kamu. Kamu tinggal kira sahaja. Cuma 7 dan 8 ni lah kamu kena buat bentuk lazim sendiri. Buat bentuk lazim sendiri. Okey, susun bentuk lazim macam atas ni. Nanti kamu akan dapat jawapan. Okey, itu saja. Saya harap penerangan daripada saya hari ini jelas dan kamu boleh faham. Okey. Jangan lupa siapkan tugasan. Seminggu dah cuti kan? So hari ni tak ada cuti dah. Siapkan tugasan dan hantar pada cikgu. Okey? Okey, jumpa lagi hari seterusnya nanti. Bye. Assalamualaikum.